Hai, Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tambah dan tolak pecahan. Standard pembelajaran, operasi bergabung, tambah dan tolak melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Okay, sekarang kita lihat contoh soalan tambah dan tolak pecahan. Okay, soalan yang pertama, 3, 2/7 tambah 4/7 tolak 1. Baiklah, untuk soalan ini, penyebut dia adalah sama. Jadi, kita boleh terus tambahkan. Okey, yang pertama, kita tambahkan dulu 3, 2/7 dan 4/7. Okey, kita buat dulu operasi tambah. Kita isikan nombor itu di dalam rumah ini. Okey, nombor bulat 3 tu kita isi pada bahagian nombor bulat dan 2/7 itu kita isi pada bahagian pecahan. Seterusnya, kita tulis operasi tambah. 4/7 tu adalah pecahan. Jadi, kita buat pada bahagian, kita tulis pada bahagian pecahan. Okey, kemudian kita tambahkan. Okey, kita tambahkan pengangka. Okey, untuk bahagian pecahan ni, kita tambahkan pecahan dulu. Okey, kita lihat 2/7 tambah 4/7. 2/7 tambah 4/7. Kita hanya tambahkan pengangka, iaitu 2 dan juga 4. 2 tambah 4, jawapannya adalah 6. Kemudian kita tulis per. Penyebut tu kita kekalkan. Kita tulis 7. Okey, seterusnya pada bahagian nombor bulat, 3 tambah sifar, jawapannya adalah 3. Kemudian kita salin balik jawapan tadi dan kita buat operasi tolak. Okey, nombor bulat tadi tu kita salin 3, kemudian 6/7 kita salin pada bahagian pecahan. Seterusnya kita tulis operasi tolak. Okey, tolak 1. Okey, pada bahagian pecahan tu tak adalah, kita kosongkan sahaja. Kemudian kita tolakkan, okey, bahagian pecahan 6/7 tolak dengan sifar. Okey, sebab tak ada nombor kat sini, tolak dengan sifar lah. 6/7 tolak sifar. Jadi 6/7. Kemudian nombor bulat tu 3 tolak 1, jawapannya adalah 2. Okey, jadi jawapannya 2, 6/7. Okey, 2, 6/7 tu jawapan tu tidak boleh dipermudahkan. Jadi jawapannya 3, 2/7 tambah 4/7 tolak 1 sama dengan 2, 6/7. Baiklah, sekarang kita lihat lagi contoh soalan 9 tolak 3/5 tambah 1, 2/5. Baiklah, untuk soalan ini pun penyebut dia adalah sama. Jadi, kita boleh terus tolakkan dan kita boleh terus tulis nombor tu di dalam rumah ini. Okey, 9 itu kita tulis pada nombor bulat, kemudian tolak dengan 3/5. Okey, tolak 3/5 tu kita isi pada bahagian pecahan. Okey, 3/5. Okey, kemudian kita nak tolakkan. Okey, kita lihat bahagian pecahan ni. Okey, sifar tolak 3/5. Sifar tak boleh nak tolak dengan 3/5. Jadi, macam mana kita buat? Kita perlu pinjam. Okey, pinjam dengan 9 ni. Pinjam 1 daripada 9, tinggal 8. Okey, 1 itu sama dengan 5/5. Okey,
Kenapa 5/5? Sebab kita nak tolak dengan 3/5. 3/5 tu penyebut dia adalah 5. Jadi penyebut yang pecahan yang ke atas ni pun kita kena buat dia per 5 lah. Kenapa dia per 5? Sebab 5/5 tu sama dengan 1. Baiklah, kemudian bila kita sudah pinjam, kita tolakkan dia. 5/5 tolak 3/5, kita hanya tolakkan pengangka. 5 tolak dengan 3. Okey, jawapannya adalah 2/5. Penyebut tu kita kekalkan. Kemudian 8 tolak sifar. Jawapannya adalah 8. Jadi kita dapat jawapan 8 2/5. Okey, kita salin balik. 8 2/5 tu kita salin. Kita bawa ke sini. 8 2/5 tambah 1 2/5. 1 2/5. Okey, kemudian kita tambahkan pecahan dulu. Okey, kita lihat kat sini. Pecahan kita tambahkan pengangka dan pengangka. Kita tambahkan 2 dan juga 2. 2 tambah 2. 4/5. Kemudian 8 tambah 1. Jawapannya adalah 9. Jadi kat sini kita dapat jawapan 9 4/5. 4/5 tu sudah dalam bentuk termudah. Jadi dia tak perlu permudahkan. Jadi jawapannya kat sini adalah 9 4/5. Kita lihat soalan yang seterusnya. 2 1/4 tambah 1 1/2 tolak 1/3. Baiklah, untuk tambah atau tolak, ingat kita lihat dulu penyebut. Penyebut dia mesti sama. Untuk soalan 3 ni, penyebut dia tidak sama. 4, 2 dan 3. Okey, penyebut dia tak sama. Bila penyebut dia tak sama, kita perlu samakan dulu penyebut. Untuk tambah atau tolak, kita perlu samakan dulu penyebut. Jadi macam mana cara kita nak samakan dia? Untuk memudahkan kita lihat penyebut tu kita nak jadikan berapa. Okey, kita boleh tulis sifir dulu. Okey, kita tulis sifir 4, sifir 2 dan sifir 3. Okey, cikgu tulis dulu sifir 4, kemudian sifir 2 dan sifir 3. Okey, sifir 4, 4, 8, 12. Okey, sifir yang besar kita tak perlu tulis panjang-panjang. Okey, kemudian kita tulis pula sifir 3. 3, 6, 9, 12. Kita nak cari nombor yang sama. Okey, sekarang kita dah jumpa nombor 12 adalah nombor yang sama. Kita lihat dalam sifir 2, ada tak nombor 12? Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi kita dah jumpa nombor yang sama kat sini adalah 12. 12. Jadi kita perlu jadikan penyebut ni 12 lah. Okey, macam mana 4 tu nak jadikan 12? 4 darab dengan 3. Kemudian bila 4 darab 3, penyebut darab 3, pengangka pun kena darab dengan 3. Seterusnya 2 tu kita darabkan dengan 6. Supaya dia jadi 12. 1 pun darab dengan 6.
3 darab dengan 4 dia jadi 12. 1 pun darab dengan 4. Kemudian kita selesaikan dahulu. Okey, kita tulis 2. Kemudian 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. Tambah dengan 1. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. Tolak. 1 darab 4, 4. 3 darab 4, jawapannya adalah 12. Sekarang ni penyebut dah sama, baru kita boleh buat. Kita boleh selesaikan dia. Okey, kita buat dulu operasi tambah. Okey, kita buat operasi tambah. 23 per 12. Tambah 1, 6 per 12. Okay, sekarang kita tambahkan pecahan dulu. 3. Okay, pengangka tu kita tambahkan. 3 tambah 6. 9 per. Okay, penyebut kita kekalkan 12. Kemudian 2 tambah 1, 3. Okay, kita salin balik jawapan. 3. 9 per 12. Tolak. Okay, tolak. 4 per 12. 4 per 12. Okey, kemudian kita tolakkan pengangka. 9 tolak 4. Okay, 9 tolak 4. Jawapannya 5. Kemudian kita perkan dengan 12. Seterusnya 3 tolak sifar. Jawapannya adalah 3. Jadi kat sini kita dapat jawapan 3. 5 per 12. 5 per 12. Tak boleh permudahkan. Sebab dia hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 sahaja. Jadi jawapannya adalah 3, 5 per 12. Okey, untuk tambah atau tolak pecahan, kita mesti ingat sebelum kita selesaikan soalan itu, kita perlu lihat dulu penyebut dia. Kalau penyebut dia tak sama, kita mesti samakan dia. Untuk memudahkan kita lihat penyebut tu nak dijadikan berapa, kita boleh buat sifir lah kalau untuk soalan yang melibatkan tambah dan tolak. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham. Okey, selamat belajar dan terima kasih.